Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihil kiram. Sedang penonton, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan program sembang santai kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati, yang saya muliakan, Tuan Haji Muhammad Arsyad, penyelaras program kita pada malam ini yang sentiasa bersama dengan tuan-tuan, bersama dengan para asatizah menguruskan pelbagai jenis FB live online sekarang ni. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami. Dan yang kedua, kita bersama dengan seorang penceramah tanah air yang tidak asing lagi, yang selalu kita lihat di kaca TV, yang selalu suaranya terdengar di corong radio, Ustazah Isfadiah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Haji. Minggu lepas kita jumpa ya. Hari ini jumpa di alam FB pula. Terima kasih alam maya pula. Sebenarnya tuan-tuan, saya baru ada program forum bersama Ustazah pada minggu lepas dan kali ini kita bertemu lagi. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Ustazah kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada semua penonton-penonton. Malam ni saya tidak ada tajuk yang khusus untuk dibincangkan bersama dengan Ustazah Isfadiah. Jadi tuan-tuan, jika ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada yang berbahagia Ustazah, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Puan Jamilah Syarif, ya, Zaitun Osman, terima kasih. Ya, Sa'idah Aidah, waalaikumsalam. Sepiah Jamaluddin, Nizam Hairul, Puan Jamilah Bacuk. Saya minat dengan Ustazah ni. Selalu kan kita dengar suara dia. Lili Zul, Rani Idris, Azman Subuh, terima kasih Azman Subuh hadir menonton sekarang. Anik Daniel dan sebagainya, terima kasih. Nanti kita akan baca lagi nama-nama dan komen-komen ataupun persoalan yang dikemukakan kepada Ustazah. InsyaAllah saya nak mulakan kepada Ustazah Isfadiah. Yang pertama saya nak tahu, mungkin penonton kita nak tahu tentang latar belakang Ustazah, orang mana, ya, anak berapa, sekarang macam mana, untuk, yalah mungkin semua dah kenal dah, tapi mungkin ada yang baru nak tahu latar belakang Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat Maya, warga Maya yang dimuliakan, apa khabar semua? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk, begitu juga dengan Tuan Haji Arsyad atas jemputan yang saya kira first time lah dapat berganding ya dengan Datuk Kazim. Kalau tak sebelum ni tak dapat, terlepas tu. Okey, saya perkenalkan diri saya, nama saya Isfadiah Muhammad Dasuki. Cuma ayah saya itu bukan Datuk Dusuki. Yang saya ingat dulu yang itu. Betul, semua orang silap. Saya baru dengan Ustazah tanya kan. Ustazah ni adik-beradik Ustaz Ashraf Wajidi ke? Bukan.
kebetulan nama je sama. Cuma saya ni tak tahulah, kadang tak perasan orang pasal nama ayahanda saya tu. Ayah saya dah meninggal dunia dah. Dia dalam hampir 2 tahun. Saya juga bukan anak Ustaz Dusu Kirani. Ustaz Dusu Kirani tu dia muda, Datuk. Dia muda dengan dari saya 2 tahun kot. Macam mana pula dia jadi boleh ayah saya kan? Dia jadi ayah. Jadi orang tersilap sebab nama Dasuki tu. Okey, jadi saya dilahirkan di Negeri Sembilan, tapi asal saya orang Selangor. Sebab mak saya dulu dia nurse jururawat, Datuk. Dan ayah saya askar. Jadi dia orang ada kerja di Port Dickson di Negeri Sembilan tu, yang lahir di situ. Tapi membesar purely belajar ke kan, kahwin pun dengan orang Selangor. Memang pure orang Selangor lah, Datuk. Baik. Anak saya 6 orang. Alhamdulillah. Berapa lelaki, berapa perempuan Ustazah? 4 perempuan, 2 je lelaki, Datuk. Menantu belum lagi? Menantu belum lagi. Tolonglah doakan. Anak yang pertama umur 25 tahun sudah. Dan masih belajar lagi. Dia sekarang di UIA. Dia ambil bahagian undang-undang, Datuk. So dia teruskan, habis saja itu diteruskan ambil second degree bahagian syariah pula. Anak yang kedua sekarang intern, dia bahagian accounting. Anak yang ketiga bahagian engineering. Sekarang tengah nak ambil, dia nak buat practical. Jadi antara, tolong doakanlah semua sahabat-sahabat yang dimuliakan, di antara inovasi ataupun reka cipta yang dia kena buat tu, saya sarankan untuk dia buat botol susu yang boleh menyelamatkan anak kecil dari tersedak. Jadi dia tengah berusaha lah tu kan dengan kawan dan tim dia. Jadi anak yang keempat baru lepas SPM, baru saja selesai. Anak yang kelima sekarang belajar di Sekolah Islam Nur Al-Azhar di Port Dickson. Yang ini track dia, Datuk, tolong doakan juga terus ke Universiti Al-Azhar. Jadi sekarang umur dia 13 tahun. InsyaAllah habis di sini nanti 16 tahun. Kemudian sambung di Mesir nanti 3 tahun lagi, 19 tahun dia dah boleh masuk Universiti Al-Azhar. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan akhir sekali itu baru tahun 6. Lepas itu selesai dah tu, Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Isfadi atas pengenalannya. Alhamdulillah, tuan-tuan tak kenal maka tak cinta kan. Baik, kita selalu mendengar suara Ustazah ni tiap-tiap kali nak masuk waktu dekat radionya bersama dengan Ustazah Isfadiah. Sekarang tak ada Ustazah, Ustaz lain mula sekarang ya. Ya betul. Ganti-ganti, Datuk. Ganti-ganti Jadi kita boleh melihat daripada apa yang Ustazah bercakap tentang pendidikan anak-anak. Kita lihat apa yang kita dengar selalu tentang persoalan anak. Jadi persoalan yang saya nak kemukakan kepada Ustazah tentang cabaran kita pada tahun 2020-2021 ni, cabaran pendidikan yang mungkin sangat berbeza dengan pendidikan dulu. Kalau dulu kita bersemuka dengan guru, bersemuka dalam kelas, dan sekarang banyak yang bersemuka di alam maya je, tengok muka je kan, tengok muka-muka je sekarang ni. Jadi apa komen Ustazah cabaran yang kita kena persiapkan untuk cabaran yang akan datang ni, apa yang ketahanan yang perlu kita ada, Ustazah? Ya, baik, terima kasih Datuk. Saya itu juga antara kerisauan kita lah sebagai ibu bapa. Saya sangat setuju dengan apa yang Datuk utarakan itu. Kita perlu melihat kepada cabaran dan juga ujian yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, barulah kita boleh membuat persediaan sebagaimana yang Saidina Umar Al-Khattab arahkan kita buat, iaitu persiapkan anak kamu untuk berhadapan dengan cabaran zamannya. Bukan zaman kita, tapi berhadapan dengan cabaran zaman anak-anak ni. Maka zaman anak-anak ini lebih kepada teknologi maklumatnya, teknologi inovasi-inovasi baru dengan IR 4.0, sekarang masuk IR 5.0
Jadi maksudnya dunia kita ini kita akan banyak sangat bermuamalah dengan robot, dengan alam maya seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh kembali balik kepada asasnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala, dan malah ini persiapan seluruh rasul, iaitu persiapan berhadapan dengan melindungi atau mengukuhkan akidah. Jadi akidah ini zaman sekarang ni Datuk, contoh yang mudah lah Datuk, sebab saya pernah ada orang tegur saya waktu saya bagi kuliah ataupun tazkirah sebelum azan tu lah. Jadi ada orang PM saya, dia kata Ustazah punya fakta tak betul, dia kata, sebab bapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia kata bukan Azar. Jadi Azar yang disebut itu dia kata adalah bapa saudara, sedangkan dia kata bapa Nabi itu adalah orang yang beriman. Dia kata tak mungkin bapa seorang Nabi itu menyembah berhala, dia kata gitulah. Jadi saya pun confused kejap. Saya kata iya ke kan? Jadi lepas tu saya minta tolong anak saya ini carikan maklumat. Tapi saya minta dia carikan maklumat dalam Google je Datuk. Jadi dia pun menggunakanlah Google search kan, kemudian menggunakan perkataan-perkataan melalui search engine semua. Jadi cari-cari jumpa beberapa website yang bagi tahu tentang kedudukan Azar ini, iaitulah sebagai asalnya mula-mula dicerita pasal bapa, dia difahamkan oleh menurut satu pandangan sebagai bapa, tapi sebenarnya dia adalah bapa saudara so and so lah. Lepas tu dia quote lah hadis dan sebagainya kan. Jadi Datuk, lepas tu anak saya ni bawa artikel tu daripada Google tu, dia tunjuk pada saya. Lepas saya baca, saya kata saya tak sedar hati lah, tapi memang kupasan dia sangat-sangat baik lah. Dan saya cakap dengan anak saya, cuba type pula dekat Google search laman website Syiah. Saya kata gitu. Jadi dia tulis laman website Syiah, ratusan Datuk keluar list senarai-senarai dia itu. Lepas tu salah satu daripada senarai itu adalah website yang dia rujuk, yang dia bagi pada saya. Dia kata, Umi, dia kata, itu Syiah punya Umi, dia kata kan. Jadi saya pun tengok dan saya kata Alhamdulillah, kita teringat Syiah sebab kita tahu ada ajaran-ajaran yang rasa macam nampak berbeza sikit, cuba double check lah kan. Jadi saya kata, lihatlah sekarang ni maklumat-maklumat yang kita dapat even dalam bahasa Melayu sangat-sangat membahayakan kita. Kita khawatir kan kita tak dapat maklumat yang sebenar dan itu akan menyelewengkan akidah kita. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi, kita kembali balik pada apakah persiapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul, iaitu dengan 4 sifat ini. Yang pertama adalah as-sidqu. Sidik, dia sendiri orang yang biasa dengan kebenaran, biasa dengan benda-benda yang benar. Dia akan membenarkan perkara yang benar. Jadi insya-Allah dia akan berusaha untuk mencari kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mestilah amanah. Ajar anak-anak kita ini untuk bersifat amanah. Takut dengan Allah, takut kalau dia menipu, mengkhianati dalam menggunakan teknologi-teknologi yang sedia ada. Dia ada rasa CCTV Allah tu sentiasa melihat dia. Jadi untuk orang-orang yang amanah ni, dia tak akan berani untuk mengkhianati sesuatu walaupun tidak ada manusia di depan dia. Jadi hidupkanlah CCTV Allah di sisi dia. Kemudian tuan-puan, yang ketiga adalah fatanah, kebijaksanaan. Jadi anak-anak kita juga perlu diajak untuk berfikir secara kreatif dan juga kritikal, sebab dia akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin akan bombat balik agama kita, akidah kita dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah tabligh. Mereka perlu mempunyai daya untuk menyampaikan. Tak semestinya dalam bentuk perkataan ataupun kalimah, tapi dia mampu menyampaikan dalam apa juga bentuk cara amalan dia dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah akidah anak-anak kita ini agak terancam. Bukan itu sahaja, saya kira contoh lain dengan adanya Netflix, dengan adanya apa-apalah yang senang mudah dicapai dekat rumah ini, maksiat semua di hujung jari. Jadi saya
di mana ada seorang lelaki Badui yang duduk di padang pasir Datuk. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia minta supaya Nabi ni bagi tahu dia satu amalan yang paling mudah. Dia malas dah. Dia kata dia tak nak amalan yang banyak-banyak. Dia nak amalan yang paling mudah, yang very core, yang dia betul-betul nak masuk ke syurga. Maka Nabi Muhammad SAW sebut, jangan tinggalkan perkara yang wajib, iaitu solatnya, puasanya, zakatnya dan haji kalau dia mampu, dan jangan sesekali melakukan maksiat. Jadi persoalannya, kalau orang lelaki Badui di zaman Nabi dulu kalau nak buat maksiat, mesti dia akan keluar daripada padang pasir itu, Datuk. Kan dia susah nak cari tempat maksiat. Ya, betul. Hari ini maksiat itu berada di hujung jari. Jadi perlengkapkanlah anak-anak kita ini dengan as-sidqu, biasa dia bercakap benar kan, kemudian dia membenarkan dengan amanahnya tu, tanggungjawab dia kan, dia tahu Allah selalu melihat, memandang dia. Dan yang ketiga adalah dia punya bijaksana dan juga tabligh, menyampaikan dan menyelamatkan orang lain, insya-Allah Datuk. Terima kasih Ustazah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itu persiapan yang perlu. Ya, kita ada duduk di zaman mana sekalipun kita kena bersedia, dan apa persediaan yang sepatutnya telah pun diwariskan kepada kita, diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kita berpegang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat kita insya-Allah tuan-tuan. Walaupun kita tengok pelbagai jenis keadaan sekarang ni, masalah macam Ustazah sebutkan tadi, di hujung jari kita saja. Ya, benda pengetahuan yang kita pun tak pernah dengar, mereka dah dengar dulu dah. Yang kita tak tahu apa benda pun, dia orang dah lebih advance, lebih tahu daripada kita. Inilah yang jadi soalan ataupun masalah yang kena berhati-hati. Sidang penonton yang saya hormati, di antara yang cabaran buat kita, banyak perkara, banyak orang yang saya jumpa Ustazah hari ni pun ada datang jumpa mengadu, jauh-jauh datangnya. Walaupun dah peringkat umur 60, 70 lebih dah. Ya, sepatutnya di usia begitu mak bapak ni kita lihat waktu untuk dia bertenang, berehat, beramal ibadah, ya, tidak lagi terlibat dalam masalah anak-anak. Tetapi daripada mula beranak sampailah sekarang ni, mak bapak masih lagi berhadapan dengan masalah anak-anak. Dan anak tu bukannya anak kecil lagi, dah tua menikah beranak pinak pun masih menimbulkan lagi masalah kepada mak bapak yang dah tua. Ya, yang dah kita lihat sepatutnya waktu umur macam ni rehat dah. Tapi tak tahulah. Ya, mak nak fikir lagi siang malam. Saya tengok daripada wajah suami, tengok daripada wajah isteri, kedua-dua mak bapak ni, saya nampak beban mereka tanggung, beban tu cukup besar, cukup hebat. Ya, jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh sampaikan sedikit pandangan, nasihat. Ya, pertama kepada anak-anak yang sekarang ni ada konflik dengan mak bapak, ya, ada benda yang tak sedap hati dengan mak bapak sendiri. Apa yang perlu diperbuat, dan mak bapak yang berhadapan dengan masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak ni, sampai nak tidur malam pun tak lena ni. Sebab saya cakap macam ni Ustazah, sebab ramai sangat yang ada sekarang ni mak bapak yang kita rasa tak payahlah nak dibebankan dengan masalah, tapi masih terbeban dengan masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak sendiri. Sama ada melibatkan harta, melibatkan perangai, melibatkan cucu-cucunya, masih dibebankan kepada orang tua sendiri. Sedangkan Allah kata ada wasabihuma fid dunya ma'rufa. Ya, Allah suruh kita ni jaga elok-elok mak bapak kita, bersahabat dengan mereka, apatah lagi kalau dah sampai tahap tua. Tapi kalau lah umur 70 lebih, anak datang lagi, ada kes yang datang sekolah saya lagi, cari mak duk minta duit lagi. 70 lebih dah, mak dah tak lalu, dah nak bagi duit pun tak ada, terajang pintu lagi. Jenuh kami kadang-kadang Ustazah sorok mak dia. Ya, sebab anak ni datang memang serogak aja nak minta duit semua, dengan badan tegak semua, tapi masih lagi duk mengharap pada mak yang dah tua ni. Mungkin Ustazah ada sedikit
nasihat, kata-kata untuk anak yang sebegini dan semangat untuk ibu bapa yang menghadapan masalah tu. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah. Datuk, saya kira kalau saya ada kekurangan ni memang harap sangat Datuk tolonglah tambah. Okey, tuan-tuan puan-puan, dalam isu-isu seperti ini yang bezanya bila para anbiya tu dia mempunyai silibus parenting yang sangat cantik. Nabi Yaqub alaihissalam sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan kepada anak-anak dia yang ramai itu, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaqub. Tuan-puan, cerita Nabi Yaqub dalam Al-Quran itu tak ada cerita lain melainkan kisah Nabi Yaqub dengan anak-anak dia je. Jadi itu diangkat cerita-cerita kisah parenting sebenarnya. Nabi Yaqub sebelum menutup mata, dia ingatkan anak dia. Dia tanya anak dia, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apakah yang akan engkau sembah selepas aku mati? Jadi dia nak dapatkan anak-anak ni punya jawapan yang meyakinkan. Kau ni nak sembah siapa ni lepas aku mati ni? Ya, okey. Berbanding dengan kita, Datuk, kita tidak banyak meyakinkan kepada anak-anak ini, mengukuhkan daripada sudut didikan dan pendidikan. Ini pada aspek ibu bapa lah ya. Kita tidak lebih kepada madza ta'buduna min ba'di, tetapi kita lebih kepada madza ta'kuluna min ba'di. Apa yang kau nak makan lepas ini? Ya, kalau contohlah kita kejutkan anak-anak pagi-pagi, kan pagi-pagi ni kalau kita tahu perjalanan otak kita, psikologi jiwa kita ini, dia waktu itu waktu yang dia tidak berapa sedar lagi kan. Jadi waktu kita kejutkan anak-anak ni, kita dah bagi mesej apa sebenarnya. Bangun cepat pergi sekolah, kita kata. Asal anak bangun pergi sekolah, kejutkan bangun sekolah ni, kejap lagi pas datang kena tinggalkan kan. Nah ni ambil sarapan, ini ambil pagi. Pagi-pagi tu kan, ambil ni pagi nak kan tak sarapan dah. Jadi kita duk ingat yang tu. Datang hujung minggu Datuk, tak ada berbunyi suara mak, senyap je sebab tak sekolah. Sedangkan sepatutnya kita kejutkan anak-anak ni bangun subuh. Kan? Subuh bangun. Itu yang saya teringat Datuk, masa Datuk ceramah tu kan, pukul 5.45 mesti bangun. Datuk juga yang sebut tu. Buat apa, pasang speaker dekat bilik tu memang kena betul Datuk, kena. Jadi anak-anak kita ini biasakan dikejutkan dengan sesuatu yang dia mesti serve Allah. Dia mesti beri dan berkhidmat kepada Allah. Tapi masalahnya, kehidupan kita mungkin kita tak perasan, kita ajak anak-anak kita untuk berkhidmat kepada perut dia sendiri. Jadi apabila di saat dia tidak mampu untuk berkhidmat kepada perut dia sendiri, jadi itu yang dia akan perah mak ayah dia tu untuk bantu dia juga supaya memenuhi keperluan perut dia. Jadi basically kita kena tengok bahawa adakah dalam kehidupan rumah tangga kita ini, kita menghidupkan nilai-nilai Islamiah ataupun nilai-nilai jahiliyah. Jadi itu benda yang mudah yang mungkin kita kadang-kadang terlepas pandang. Belum lagi pasal solat dia Datuk kan. Jadi anak-anak ni solat dia macam mana, belajar dekat sekolah tapi tidak pernah dibudayakan dengan solat di rumah. Mak rasa macam dah ajar habis-habis dah kan. Tapi mak dengan ayah kadang-kadang tak mau nak muhasabah balik. Baik, itu satu aspek. Baik, yang kedua pula, bila kita ini sebagai anak, kita sentiasa sibuk. Malah statistik pun dah menunjukkan umur 30-an adalah umur yang sangat sibuk cari makan. Kemudian ada anak-anak tapi tak ada siapa yang boleh menjaga anak-anak. Sebab dua-dua kerja Datuk. Dan itu memang secara hidup sekarang. Tak boleh seorang lah kerja seorang, satu lagi nak backup macam mana kan. Jadi bila letak nanti dengan pengasuh, takutlah pula kan, pengasuh tak pandai nak jaga, tersedak susu mati pula, masuk dekat dalam besin air meninggal dunia, tinggal dekat buayan. Itulah tidur pula. Betul lah tu. Jadi di situ dia terpaksa kembali balik kepada mak dan ayah dia. Itulah antara orang yang paling dipercayai untuk menjaga anak-anaknya. Walau bagaimanapun saya kira sebagai seorang anak dah besar dah tu kan, dah boleh fikir sendiri, dah baligh, walaupun mak ayah kita mungkin terbiasa ajar macam tu, kita dah belajar, dah sampai ke universiti atau peringkat pengajian kita lebih tinggi daripada mak dan ayah, kita tak boleh pula menyalahkan mak dan ayah kita. Kitalah pula yang tengok macam mana kita boleh serve
mak dan ayah kita. Apa yang kita dah buat selama ni untuk serve mak dan ayah kita. Jadi apa yang, sebab manusia yang bernama ibu dan ayah, Allah letakkan nombor 2 selepas mentaati Allah dan Rasulnya. Okay. Baik, kita ada soalan nampaknya Datuk? Soalan tu daripada Pelangi Indah Ustazah. Saya ibu kepada 4 orang anak. Dan apa pandangan Ustazah, saya sekarang berumur 37, diuji Allah dengan sakit. Dan saya stroke, lumpuh, terlantar di katil. Bagaimana saya nak menasihati anak-anak saya di mana dengan cabaran gadget sekarang, kalau diikutkan saya tak nak bagi phone pada anak-anak, tapi sekarang anak kena belajar kelas online. Saya memang cukup risau sebab saya tak dapat nak tinjau anak-anak, hanya harap suami je dapat pantau anak-anak. Dan bagaimana pula saya nak bagi sokongan kepada suami ni? Macam mana Ustazah? Ini pun cabaran juga, sakit. Anak-anak pula nak belajar perlukan gadget semua. Dia pula sakit pula, nak harap pada suami seorang. Jadi mungkin Ustazah boleh bagi nasihat kepada akak kita yang diuji dengan sakit stroke sekarang ni. Dan macam mana nak bagi sokongan kepada beliau untuk suami, bagi sokongan, kekuatan semangat pada suaminya Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Datuk. Yang pertama, Puan, orang yang sakit ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi itu memang asbab untuk Allah datang dekat dengan dia. Dan bila dia dekat dengan Allah, maka Allah akan dengar permintaannya. Doa Puan pada saat ini, Masya Allah, mustajab. Lagilah doa seorang ibu, doa seorang isteri yang sentiasa mensyukuri khidmat-khidmat suaminya. Jadi pertama doa tuan-puan, doa ya puan ya. Okey, kemudian yang kedua, pada saya anak-anak bila dia lihat kita sakit, kalau anak ini kita mesrakan hati dia, dia akan berusaha sedaya yang baik untuk membantu ibu dia. Jadi dapatkan peluang tersebut supaya anak-anak dekat dengan kita bergila-gila dan kita boleh bercerita tentang pengalaman dan harapan. Jadi dengan kata lain, anak-anak kita ini adakan jadual dia. Jadi jadual dia dengan kita, jadual dia menjaga kita, jadual dia buat kerja sekolah depan kita, online pun mungkin tak apa, online sebelah mak lah, mak nak tengok macam mana awak belajar. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang indah kan. Jadi tak adalah cakap kau ni kan kalau pergi mak panggil dah hilang. Anak tekak mak sampai keluar-keluar tak keluar, tak turun. Jadi kita nampak macam banyak kepada diri kita, sedangkan kita cuba bercakap dengan bahasa yang biar dia rasa kita sayang kat dia dan kita memang prihatin dan peduli dekat dia. Kita kata temankan mak nak tengok juga macam mana awak belajar, macam mana apa orang kata tu cara sekarang ni kan belajar online, mak tak pernah ada pengalaman macam tu. Jadi anak kita tak boleh jalan tapi dia akan datang dekat pada kita. Jadi kita boleh bagi tahu dengan dia, satu antara alasan yang baik adalah supaya jangan tinggalkan kita bersendirian. Jadi kat situ dia akan ada bergile-gile. Bila dia duduk dekat sebelah kita, itulah waktu di mana kita kuliahkan dia, tapi jangan membebel banyak. Jadi dalam bentuk kita bercerita, dalam bentuk kita bertukar-tukar pandangan, dalam bentuk kita sebut kita rasa syukur walaupun kita lumpuh sebab ada anak seperti itu, ada pasangan, ada ayah macam tu. Waktu inilah kan seorang ibu dia memberikan penghargaan yang tinggi, membuatkan anak itu akan jadi lebih respect pada mak dia, lebih respect pada ayah dia, dan anak itu juga lebih tahu macam mana nak spend time ataupun quality time dengan ibu dan ayah dia. Saya pernah jumpa Ustazah, ada satu janda ibu tunggal. Barulah suami meninggal. Lama lah suami meninggal. Ada 2 anak perempuan, anak remaja. Tapi tak habis sekolah lagi, dalam tingkatan 5, tingkatan 3 gitu. Jadi mak dia ni kebetulan sakit. Tak boleh bangun. 2 anak ni tak mau jaga mak dia, lari tidur rumah kawan-kawan. Jadi waktu tu saya juga pergi ke sekolah ni. Jadi cikgu di sekolah ni minta saya nasihat pada 2 anak gadis. Macam mana nak tengok mak, macam mana kesusahan mak. Bila saya bercakap tu Zaizah,
macam tak ada perasaan je dua-dua anak dara tu kan. Orang kata buat nohin, orang Perak kata buat nohin je. Orang putih kata nohen je rupa dia kan. Duduk nohin je rupa dia. Langsung tak ada perasaan ke apa benda ke. Ya, jadi pihak sekolah cukup prihatin dengan keadaan dia, pembelajaran dua budak remaja ni. Ditambah pula keadaan mak yang sakit itu satu kes depan saya sendiri. Bila saya cakap tu, mereka macam langsung tak ada perasaan nak bertanggungjawab ke, nak kasih ke, lebih mengutamakan kawan daripada mak yang sedang terlantar ni. Jadi itu satu contoh bagaimana dua orang anak yang memang saya rasa, saya tengok di antara pelajar perempuan yang paling buat nakal dengan saya kan, buat bodoh je, macam kita ni cakap dengan batu je. Jadi macam mana dengan mak dia berhadapan dengan anak macam itu, satu. Yang kedua, saya pernah juga berhadapan dengan satu situasi seorang anak yang memang anggap tak ada mak, tak ada ayah pun tak apa lah. Dia kata ada pun menyemak aja, menyusahkan, langsung tidak ada langsung perasaan perlukan ayah, perlukan ibu dalam kehidupan. Kerana pengaruh-pengaruh yang disebutkan tadinya, Ustazah sebutkan, cabaran mereka, saya lihat sampai pada satu tahap bila mak sakit, bila mak ni sakit Ustazah, jumpa dengan musibah, baru anak-anak ni nak jadi sedih, nak insaf. Jadi persoalan saya ni, satu, yang anak langsung tak peduli dan tak insaf walaupun mak tu depan mata sakit. Dan ada lagi satu kes pula, anak ni nak tunggu mak sakit, mak tu baru dia nak timbul penyesalan, nak timbul keinsafan. Jadi adakah kita ni nak tunggu mak sakit, bapak ni sakit, selepas dia teruk menjaga kita, baru kita nak berubah jadi anak yang baik? Ataupun adakah kita tak nak ambil iktibar, ini adalah mak ayah aku, saat inilah aku yang perlu berkorban untuk mereka. Jadi dua keadaan Ustazah. Satu, dah depan mata orang tua tu perlukan bantuan kita. Satu lagi, tak nampak langsung jasa mak ayah ni. Tiba-tiba bila mak sakit, dah tak boleh nak buat apa, barulah nak insaf, barulah nak buat baik. Jadi macam mana komen Ustazah dalam dua situasi ni Ustazah? Silakan Ustazah. Saya masih teringat lagi apa yang Datuk cakap masa kita di forum yang lepas hari Sabtu tu. Di mana kesalahan besar kita ini yang membuatkan hidup jiwa kita tidak tenang adalah kita tak pandai menghargai orang yang berada di sekeliling kita ataupun orang yang berada dalam hidup kita. Kita tak pandai nak menghargai ibu ayah kita, kita tak pandai menghargai pasangan kita. Dia macam ni lah Datuk, sebab kita kan selalu pakai jam tangan kita. Cuba sekarang ini kita pejam mata kita, kita lukis balik jam tangan kita. Kita susah Datuk. Begitu juga cuba pejam mata, lukis duit RM1 tanpa keluarkan duit RM1 untuk tiru. Kita tak boleh sebab kita biasa pegang tapi dia rasa macam benda itu tak berharga. Itu problem masalahnya. Cumanya orang-orang yang beriman itu dia akan sentiasa peka dan mencari apa yang Allah mahu. Jadi apa yang Allah mahu? Kenapa ya Allah jadikan mak dengan ayah saya sakit sampai dah tua macam ni? Jadi dia akan sedar kembalilah. Jadi bila penghargaan, bila mak ayah sakit, dia nak menghargai, baru dia teringat. Itu pun Alhamdulillah nasib lah. Kita tak nak yang jadi yang macam satu tu kan. Cumanya of course lah bila kita melayan ibu bapa kita yang memang sangat perlukan kepada kita, dia akan berbezalah ganjarannya dengan yang sebelum-sebelum ini yang ibu dan ayah kita pun panggil kita, mengharapkan kita pun ignore sahaja. Mesti of course berbeza. Cuma masih belum terlambat lagi. Itu lebih baik daripada kita langsung kehilangan peluang. Baik, berbanding dengan anak-anak yang tadi tu Datuk, yang dia degil, muka seposen, muka sardin dan sebagainya. Saya ada jumpa dengan
seorang anak yang merujuk minta bantuan dan nasihat saya. Saya ramailah jumpa beberapa orang anak-anak ni, dia mengadu dan dia kata, dia cakap azam dia adalah dia habis sahaja belajar, dia nak usahakan mak ayah dia bercerai, Datuk. Dia kata itu azam dia, dan dia nak kalau dia bekerja, dia nak bawa adik-adik dia semua keluar daripada rumah tu. Jadi bila dia tanya dengan saya, dia cakap dengan saya, boleh tak, apa hukumnya, begitu dia tanya. Jadi saya pun tanya apa masalahnya. Jadi saya tanya on the side of anak lah, apa masalahnya. Rupa-rupanya Datuk, mak dengan ayah dia ini selalu bergaduh. Dan tidak bercakap untuk tempoh 20 tahun sudah dalam perkahwinan. Dan mak dia ini mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Ayah dia jarang balik, Datuk. Tak tahu ada hubungan dengan lain-lain ke apa ke, tak tahu. Dan adik dia pernah buat silap, mak dia 5 tahun tak bertegur dengan adik dia. Begitulah. Jadi sungguh. Jadi itu yang membuatkan anak tu, dan anak itu beberapa kali buat percubaan untuk bunuh diri. Jadi saya nampak di situ dia ada cause and effect. Dia bila sesuatu itu berlaku mesti ada asbabnya. Cuma saya cakap dengan anak ni, saya kata awak kena belajar untuk selamatkan diri awak daripada soalan-soalan Allah. Antara soalan yang Allah akan tanya adalah, apa yang awak dah buat pada mak dengan ayah awak? Allah tak pernah tanya apa yang mak ayah buat pada awak. Jadi Allah akan tanya apa yang awak dah buat ni, tanggungjawab awak pada mak ayah. Dan kemudian saya ceritakan satu kisah yang dia terdiam, Datuk, di mana sepasang suami dengan isteri telah disumpah oleh Allah, sebab pada zaman dahulu, umat dulu, bila dia buat dosa kan, waktu itu juga dia akan berlaku penghukuman daripada Allah. Maka dia berubah menjadi babi. Jadi saya ceritakan kepada dia, maka anak dia itu menjaga mak dengan ayah dia, memandikannya, memberi makannya, mendokongnya, menciumnya, dan kemudian tidurkannya, sampai orang keliling-kelalang tu dah jadi isu, dah jadi buah mulut dah. Ini tengoklah Allah dah murka dengan mak bapak dia, dia lagi duk menunggu pasal mak bapak dia, duk lagi menyayang mak bapak dia. Itu orang yang dah dimurka oleh Allah, patut letak je lah kat hutan. Jadi orang semua bising lah, sebab dah jadi isu macam manalah pula duk menjaga babi, bela babi dan sebagainya. Dan akhirnya pemuda ini berkata, apa pemuda ini berkata? Apa yang mak ayah aku lakukan itu adalah antara dia dengan Allah. Dia lah yang akan menjawab di depan Allah. Tetapi apa yang aku lakukan terhadap ibu dan ayahku juga akan ditanya oleh Allah. Maka aku harus selamatkan diriku daripada segala bentuk soalan yang mungkin akan membinasakan aku di hari akhirat nanti. Dan aku sayangkan ibu dan ayahku kerana Allah suruh aku sayang kepada ibu dan ayahku. Jadi anak ni diam, Datuk, dan terus menangis. Dia kata, ya Allah, berdosa saya. Saya tak cakap pun dia berdosa untuk bawa lari adik-adik dia. Saya tak cakap pun dia berdosa bahawa dia ni nak putuskan atau nak ceraikan mak dengan ayah dia. Tapi dia yang sendiri sebut, ya Allah, berdosanya saya berniat macam tu. Dan saya kata, sebaiknya you buat the best that you can do. Tetap sayangi mak, tetap sayangi ayah, sebab nikmat yang ada sekarang ni pada awak mungkin tidak dikecapi oleh mak dan ayah. Dan pendidikan yang awak dapat mungkin mak dengan ayah awak tidak dapat. So jadi pada saya, awak perlu membersihkan najis dengan air yang mutlak, bukan dengan najis juga. Jadi kan kalau tak, semua tak selesai masalah dalam hal ini. Jadi itu mungkin jawapan kepada dua orang anak yang degil itulah, Datuk. Sedap kiasan Ustazah tadi. Basuh najis dengan air mutlak, bukan dengan najis juga. Alhamdulillah. Agak faham lah tuan-tuan semua. Ya, yang disebutkan oleh Ustazah tadi, Siti Arija, Meng John, Nash Messi, Ropidah Tajuddin, Rabi'ah, Fauziah Mahmud. Jadi kita harap perkongsian Ustazah dengan bahasa je satu-satu tu senanglah masuk dalam otak kita ni tuan-tuan kan. Ustazah pun tak cakap kelang kabut, senang je tuan. Raja Intan, Raja Azhar mohon undur diri, lain nasyid tangkut-sangkut. Tak apalah, nanti tengok lain. Baik Ustazah, tadi kita bercakap tentang soal anak dengan mak ayah kita, mak bapak sendiri. Tapi saya mungkin Ustazah juga ada kes, ada pengalaman tentang kecurangan. Curang, saya tak nak bercakap masalah suami curang.
Itu dah biasa kita dengar. Masalah isteri curang ni. Jadi mula-mula tu nak test market je. Like aku ni isteri orang. Kan kadang-kadang dia nak test market, nak tengok dia ada lagi tak kan. Cuba nak kacau-kacau, tengok orang minat kat dia. Kadang-kadang yang minat dekat dia tu pula anak muda pula, bujang pula minat dekat dia yang dah agak-agak berumur. Sampai pada satu tahap kita susah sedap nak sebut pun payah lah Ustazah. Terlanjur pula dengan jantan lain. Ini banyak yang saya datang, tapi kita tak adalah sebut open macam ni. Cuma saya sebut secara umum saja. Banyak tuan-tuan. Jadi datang, saya kadang-kadang malas nak lengok-lengok. Takkan aku tak tahu benda tu haram. Takkan aku tak tahu kau tu isteri orang. Yang kau jatuh cinta dengan jantan orang tu buat apa. Jadi konflik dia kata, Ustazah saya dah jatuh cinta dengan dia lah. Dah suami saya tak. Ini masih tu buruk suami semuanya timbul Ustazah. Betul. Kan? Sebab apa? Sebab yang dia duk menunggu, yang duk menanti ni dengan ganteng, dengan handsome-nya. Dan saya tengok ada satu kes tu alasan yang paling kuat sebab dah terlanjur 2-3 kali. Jadi Ustazah boleh nasihatlah pada akak-akak kita, cabaran pada isteri-isteri zaman sekarang ni. Macam mana nak buat kalau terperangkap dengan kes-kes macam itu? Macam mana nak keluar daripada polemik keadaan macam tu Ustazah? Tolong Ustazah sebagai seorang perempuan yang wanita kok boleh selami perasaan akak-akak kita yang terlibat dengan benda-benda macam tu Ustazah. Sila Ustazah. Terima kasih Datuk. Kita kembali balik kepada hukum asal kepada kaum wanita ini, dia sebenarnya tak boleh keluar rumah. Asal-asalnya wanita itu dia kena duduk di dalam rumah. Maka alhamdulillah sangat sekarang ini kita boleh keluar daripada rumah kita untuk bersama-sama membantu pasangan kita, suami kita lah tu, dan juga anak kita memajukan negara, kita bekerja. Asal hukumnya itu wanita dia tidak keluar, dia kena duduk di rumah. Kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran kan, tetaplah kamu di dalam rumah kamu dan sebagainya. Yang kena cari nafkah, yang kena berurusan dengan orang-orang luar adalah suami atau kaum lelaki. Kalau di negara Arab Datuk kan, kalau kita pergi Saudi tu, perempuan-perempuan sedikit masa dulu mana boleh bawa kereta. Dia bawa kereta pergi ke bengkel nak betulkan kereta pun ada syekh keluarkan fatwa haram. Dia tak boleh bawa kereta untuk betulkan kereta. Kita di Malaysia ini subhanallah, kita boleh keluar ke sana kemari dan kita boleh buat apa sahaja yang lelaki buat. Wanita di Malaysia ini sangat-sangat luar biasa. Dia nak jadi pilot pun boleh, nak jadi engineer pun boleh kan. Tak adalah dihalang. Semua boleh. Cuma pada kaum wanita, cuba tanya balik pada diri sendiri. Memang kita semua boleh buat. Apa yang lelaki buat, kita pun boleh buat. Tapi pernah tak kita tanya pada diri kita, apa yang sebenarnya Allah nak kita buat? Apa yang sebenarnya Allah nak kita buat? Sebab itu juga yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala di hari akhirat nanti. Allah tak tanya kita ni cari nafkah ke tak? Tapi Allah akan tanya, bagaimanakah kamu mendidik anak-anakmu? Bagaimanakah kamu menjaga hubungan kamu dengan suamimu? Bagaimanakah kamu menjaga kehormatanmu, kehormatan keluargamu? Bagaimanakah kamu sebagai duta Islam, sebagai duta Al-Quran membawa wibawa kamu sebagai itu. Sebab kita ni kaum perempuan, perempuan khususnya, wanita-wanita Islam adalah wanita yang mudah untuk dikenal identiti mereka berbanding dengan wanita-wanita yang bukan Islam. Kalau dihimpunkan kaum lelaki kan Datuk, orang susah nak tengok ini orang Islam ke, orang bukan Islam ke, dia susah. Tapi kalau orang perempuan dihimpunkan di Malaysia ni ataupun cukuplah dekat kawasan mana, kawasan Perak tu lah kan. Okey, seluruh negeri Perak kaum perempuan semua keluar. Bila tengok drone, naik kamera dia teropong kita kan. Boleh kenal dah mana satu orang Islam. Sebab apa? Kita pakai tudung. Jadi nak ceritanya bahawa kaum wanita ini adalah satu nak panggil spesies spesies manusia ataupun insan
yang memang Allah angkat darjat dia itu supaya dia menjadi duta kepada Islam. Jadi bila dia duta kepada Islam, of course dia kena jaga maruah dia, pergaulan dia itu terbatas, aurat-aurat dia juga memang banyaklah yang kena ditutup. Kemudian dia punya peranan, duta punya peranan ni dia tak berat. Dia peranan duta ini dia dengan anak-anak, dia membesarkan anak-anak, membentuk persekitaran, dia menentukan Swiss dekat dalam rumah, ya, kemudian memberi semangat dan motivasi kepada kaum lelaki. Ya. Jadi kalau tuan-tuan perempuan kita belajar pasal bab nafkah, Allah tuntut pada kaum lelaki ini sebab dia bagi lelaki dia dua yang wajib kan, zakat dan juga nafkah. Yeah. Allah tuntut pada lelaki ini sama ada dia kaya atau dia miskin, memang tugas nafkah itu pada dia. Jadi kita inilah yang memberi dia semangat untuk pergi. Tapi dalam masa COVID macam ni, kalau dia tak dapat peluang, kita pula ada peluang. Kat situ yang mungkin kita ada giliran, kan, kita ada ganti, kita ada support, kita ada sokongan. Jadi kaum wanita, tolonglah hargai nikmat yang Allah berikan, di mana kita sekarang ini boleh bebas bergerak. Jangan sampai Allah turunkan bala, na'udzubillah, dengan satu-satu perkara yang kita tak mampu nak bergerak sampai kita jadi buntu. Macam sekarang dah nampak dah kesan-kesannya dengan COVID ni, ya, kan Datuk? Antara kalau statistik lah, antara mereka yang terjejas kerja dan tugas mereka adalah wanita, kerana orang akan tengok wanita ini ada sebahagiannya sebab mengandung lah, itulah inilah. Okey, tak apa, tak payah bekerja lah, berhentilah, terus CTG, orang kata cuti tanpa gaji. Jadi memang kita akan terjejas lah. Nah, tapi kembali balik, jagalah maruah kita, jagalah maruah keluarga kita, jagalah maruah agama kita, kerana hakikatnya kalau ikutkan hukum tentang pergaulan pun lelaki dengan perempuan asalnya haram. Asalnya haram. Yeah. Diharuskan dengan sebab-sebab yang tertentu. So jadi kita yang orang kata bersyukur bukan kufur nikmat, kan Datuk? Betul. Terima kasih Ustazah. Saya teringat yang last tahun lepas Ustazah. Hujung tahun lepas ada soalan. Saya ibu ni, isteri ditanya, dia kata, Ustaz, saya tak pasti anak saya ni anak suami saya ke anak siapa. Saya dengar tu meremang bulu roma Ustazah. Dia kata, adakah patut saya betul terang ke sampai sekarang buntu. Jadi tekanan perasaan yang berlaku, jiwa. Sebab tu akak-akak yang saya hormati, teliti betul-betul, kaji betul-betul. Jadilah orang yang bertakwa sungguh, ittaqullah haitsuma kunta. Ya, takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, soalan last sebelum kita berakhir Ustazah. Sebagai seorang isteri ya Ustazah, mewakili akak-akak kita, saya rasa 80% yang memberi komen malam ni ialah wanita semuanya, melainkan Fazli Maksyah tu. Fazli Maksyah tu kompon lelaki-lelaki dah tu kan. Kebanyakan akak-akak lah. Jadi apa sebenarnya seorang isteri dia mengharapkan daripada suami dia Ustazah? Kadang-kadang akak-akak kita ni nak cakap pada suami bersalah, nak cakap payah, tak cakap payah. Jadi dia mengharapkan orang macam kita lah, orang macam Ustazah ni lah yang tukang juru cakap. Tolonglah cakap pada suami. Jadi mungkin Ustazah nak mewakili akak-akak kita ni, nak menyuarakan apa isi hati orang perempuan yang bergelar isteri ni. Nak harap daripada seorang suami, sang suami yang sangat dicinta ini. Silakan Ustazah sebelum kita menutup perbincangan kita Ustazah. Ya. Yang pertama, seorang isteri itu sudah tentu dia mengharapkan penghargaan lah daripada seorang suami. Jadi hargailah, walaupun isteri tu becok kan, isteri tu banyak bercakap ataupun isteri tu banyak komplain kan. Tapi dia komplain semua tu sebenarnya dia nak tunjuk betapa dia ini sangat berharga dalam hidup suaminya dan juga anak-anaknya. Jadi suami tolonglah pujilah sikit kan. Kalau tak menyanyi macam Datuk Kazim pun bacalah sajak ke. Bukan alright. Ataupun dengar abang kita hargai. Betul. Kan? Hargai kita punya isteri. Nombor 2 Ustazah. Okey, nombor 2 sudah tentulah dia sangat mengharapkan bimbingan dan nasihat daripada suami. Jadi suami tu, tapi cara nasihatnya tu dia kena lembut.
dan dengan penghargaan. Jadi dia cakap, contohnya lah kan, dia kata, abang syukur sangat Allah hantar isteri macam awak ni dalam hidup abang, sebab awak selalu ingatkan abang solat. Jadi solat ya, kalau abang dah tak ada esok, awak solat pun jangan tinggal. Masuk aja waktu, solat lah. Dan jangan lupa doakan abang. Lontorlah hati kita. Jadi dia suka nasihat-nasihat yang seperti ini yang boleh menyentuh hati dia dan juga keimanan dia. Begitu. Ya, nombor 2 tuan-tuan bagi bimbingan. Cik Nasib, Cik Nasib bin Mak Junin bagi bimbingan. Fazli Mak Syah no comment sebab belum kahwin lagi. Kan? Nanti Fazli Mak Syah, nanti dengar cakap Ustazah ni Fazli Mak Syah. Dia masih single lagi tu Ustazah, Fazli Mak Syah tu. Ya, yang ketiga Ustazah, sila Ustazah, satu lagi. Baik, yang ketiga, bantulah isteri di rumah sebagaimana Rasulullah SAW membantu isterinya. Walaupun mungkin dengan hanya sepinggan tu je, satu pinggan tu je lah yang dibasuh, yang dia makan tu kan, basuh. Tapi konsisten. Bukan ikut mood kan. Jadi secara konsisten tolong. Nampak isteri lipat kain, duduklah sekejap. Bantu dia, lipatlah kain 2-3 helai, bagi tahu kalau tak larat pun bagi tahulah. Abang ni pelik lah tengok ayang ni boleh pula lipat banyak macam ni. Abang dah lenguh dah ni. Abang minta dia dulu. Cak tak apa. 2-3 lipat, bagi pujian sekejap. Lepas tu angkat punggung tak apalah kan. Tapi bagi penghargaan dan tolong sedikit. Seolah-olah kita kata apa, yang ringan kita sama jinjing, yang berat itu kita sama-sama lah kita pikul. Itulah 3 Datuk. Jangan lebih-lebih Datuk. Abang, 3 ni pun besar dah. Dia bagi kita penghargaan, mudah-mudahan kita bagi bimbingan, mudah-mudahan, dan bantulah isteri kita, tolonglah. Dia pun tulang pak kerap macam kita juga. Ya, siapa dia? Haji Arsyad. Haji Arsyad senyum tu kan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, macam mana? Haji Arsyad kata apa? Saya bantu. Nampak saya bantu jemur kain. Dah bantu jemur kain Ustazah, jiran pula kata takut isteri. Itu Queen control lah. Queen control. Itu bukan queen control, itu membantu tuan-tuan. Jadi terima kasih kepada Ustazah Ispadiah yang tak jemu-jemu memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan Ustazah Ispadiah dan keluarga Ustaz dan juga anak-anaknya di bawah pemeliharaan Allah terus berdakwah kepada kami semua ni Ustazah. Apa kata terakhir Ustazah untuk semua malam ni Ustazah? Ya, kalau kita nak masyarakat seluruhnya ini aman, tenang, harmoni, bahagia, dia perlu bermula daripada keluarga kita. Jadi kita strive ataupun kita struggle, jihad kita untuk keluarga kita. Once keluarga kita baik, keluarga orang-orang lain semua baik, dia jadi satu masyarakat itu akan harmoni. Ya, bermula pada kita dan keluarga kita Ustazah. Tuan Haji Arsyad, terima kasih kerana membawakan Ustazah Ispadiah pada kami. Ada apa-apa Tuan Haji Arsyad nak cakap Ustaz? InsyaAllah terima kasih Ustazah. Terima kasih Datuk. InsyaAllah malam esok kita bersama dengan Kapten Muhammad Naim daripada Kor Kagat Angkatan dan Tentera, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita bertemu lagi malam besok bersama dengan Ustaz yang lain pula. Terima kasih Ustazah. Terima kasih salam pada semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Arsyad. Terima kasih pada semua penonton. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.